Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas segala mereka yang tiada kuasa memberi fidyah makanan akan miskin. Tetapi jika diberati dirinya atas puasa dan puasa ia dengan masyaqqah, jawab dia sah puasa dan tiada fidyah atasnya. Mana dia ni dalam keadaan yang sangat uzur, maka syarat luruskan dia tinggal puasa bayar fidyah. Tiba-tiba dia paksa juga, dia lepas puasa dia, hukum dia sah puasa dia dan tidak ada fidyah. Pada puasa tak ada fidyah, itu maksudnya. Dan puasa ia dengan masyaqqah, dengan keberatan, maka hukum dia sah puasanya dan tiada fidyah atasnya pada puasa, ya. Dan jika tiada kuasa ia memberi fidyah sebab apa-apa, dia tak boleh nak puasa terlampau uzur. Daripada adat dia kalau puasa ni kan datang mudarat, maka dia tinggalkan puasa. Nak bayar fidyah pula tidak ada kemampuan. Jawab dia, maka gugurlah wajib fidyah daripadanya. Ya, gugur wajib fidyah daripada seperti fitrah. Apa seperti fitrah? Bandingan dia sama dengan zakat fitrah. Apabila seorang tadi dia diuzurkan dengan sebab tidak ada kemampuan nak bayar fidyah, maka dia tak bayar fidyah, fitrah sebab tidak ada kemampuan. Inilah pendapat ni yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah syarah bagi itulah matan Minhajul Talibin bagi Al-Imam An-Nawawi. Kerana apa? Mengikut kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Ya. Daripada mujtahid fatwa. Bahawa hadis dalam itu mujtahid tarjih. Dia ada 3 peringkat ijtihad, ahli ijtihad. Mujtahid mutlak, kemudian fatwa, tarjih. Di dalam majmu' dan syarah muhazzab, dia bukan 20 kulit tebal. Tapi Al-Imam An-Nawawi tidak habis mengarang majmu'. Umur dia singkat. Umur dia 40 tahun. Tapi mengarang kitab, masya-Allah, hebat. Imam An-Nawawi. Dia bernikah tapi tidak berkahwin. Dia mengarang kan. Jadi apa ibu dia kata? Tak berhajat ke? Kan? Dia kata itu arahan ibu, saya ikutlah. Dia pun bernikah. Bila bernikah, dia terus karang kitab. Isteri kata, macam ni dia ke? Macam ni je dia. Lalu tu, pulang balik Muhammad saya, pulang balik Muhammad saya. Hebat Imam Nawawi, masya-Allah. Lautan ilmu dia banyak. Kalau pergi di Syria, sekarang perempuan ni dah hancur tempat tu. Di kepala kubur Imam Nawawi itu besar pokok. Ulama kata sebanyak mana ranting pokok tu, itulah banyak ilmu Imam Nawawi. Dahsyat. Wali besar, ulama besar. Imam Nawawi lah yang memfatwakan juga dalam bab tarawih kan. Dia kata boleh sembahyang tarawih kalau orang tu tak habis qada kan. Dia tak habis sembahyang qada lagi banyak lagi. Boleh tak sembahyang tarawih? Boleh, tapi dengan syarat qada wajib dia jalan terus. Jalan terus. Kalau ikut Syekh pendapat Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, ada syadid pendapat ketat. Dia tak boleh. Qada wajib, tarawih sunat, tak boleh buat tarawih habis qada tu. Itu pendapat dia. Tapi kalau bertembung kaedah Nawawi, pendapat Imam Nawawi didahulukan. Ya, itu kaedah dia. Pendapat Imam Nawawi didahulukan. Kalau Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, maka pendapat Syekh Ibn Hajar ditakdimkan. Itu dalam mustalah fiqh. Kita ada usul fiqh, ada furu' fiqh, ada mustalah fiqh. Dalam mentarjih ni mustalah fiqh, kalau bertembung pendapat Imam Nawawi dapat pendapat dia. Dia mengatakan boleh, ya. Orang Melayu kadang-kadang pelik. Tiba Ramadan ibu ingat qada. Imam Salam dia bangun. Imam Salam dia bangun. Imam kata qada. Sebelah bulan ni apa? Kodok. Sebulan bulan makan kodok kan. Tiba Ramadan ibu ingat qada. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab yang dirajihkan oleh Syekh Ramli, yang dirajihkan, awan dirajihkan. Faham? Sini faham bahawasanya Syekh Ramli ulama tarjih. Itu rajih. Adapun Nawawi fatwa. Imam Nawawi dipanggil mujtahid fatwa. Adapun Syekh Ramli bawah ni Ibn Hajar itu mujtahid tarjih. Dia mentarjih menguatkan kalam. Itu kaedah. Atas lagi mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa makna mujtahid mutlak? Manis tambata bi qawaidi. Mereka yang istimbat hukum memakai kawaid kaedah di sini. Adapun yang bawah fatwa, dia manis tambata bi qawaidi imamihi. Dia istimbat hukum tapi pakai kawaid imam. Ya, itu beza. Mujtahid mutlak dengan mujtahid man muqayyad. Kalau yang lain mujtahid mutlak Imam Syafi'i. Yang lain tu panggil mujtahid mustaqil panggil. Mujtahid fatwa, mujtahid dia panggil tarjih. Fatwa, tarjih. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik itu semua mujtahid, dia panggil mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Dia terasing, tak dia pakai kaedah sendiri. Dalam kaedah fiqh lah banyak bahasan dia. Jadi pendapat Imam Nawawi ditarjihkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah dan Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni. Nihayah adalah syarah bagi matan Minhaj Imam Nawawi. Ya, Syekh Ramli buat. Syekh Khatib Syarbini pula di dalam Mughni. Mughni apa ni? Ni Mughni Muhtaj. Dia ada Mughni Labib. Mughni Labib itu kita nahu. Ini kita fiqh. Mughni Muhtaj. Dia kata apa? Bahawa tiada gugur wajib fidyah itu sebab apa? Seorang tadi dia tak mampu nak puasa, terlampau uzur. Boleh puasa silap boleh jalan misalnya, ya. Uzur sangat. Maka dibenarkan dia mana berbuka berdasar ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dia tak puasa dia bayar fidyah. Sekarang yang bayar fidyah pun dia tak boleh bayar sebab dia miskin sangat. Maka adakah terangkat terus hukum tu tak payah bayar terus? Maka di sini ditarjihkan oleh Imam Syekh Ramli dan Khatib Syarbini, maknanya tak payah bayar tapi tidak gugur. Dipanggil duduk atas zimmah. Apa zimmah? Tanggungan dia ada lagi. Mana kalau dikaya besok bayar dah. Itu maksudnya.
Hanya adalah ia tertanggung atas zimmah. Apa makna zimmah? Atas tanggungan dia. Benda itu tidak ditunaikan lagi, tapi ada atas tanggungan dia. Mana kalau dia mampu besok, bayarlah. Macam tu maksudnya. Dan dikala kuasa kemudiannya, ya, orang yang tua tu dan yang sakit, itu atas puasa. Tiba-tiba yang sakit tu segar lah, kan? Tu. Ataupun yang tua tadi boleh puasa. Itu maksud dia kata sini. Dan jika kuasa kemudiannya, orang yang tua dan yang sakit itu atas puasa, tiada qada atas keduanya. Jadi yang ditinggal tu dia kena qada balik tak tu. Sini dia kata pendapat mengatakan tak wajib qada dengan muafakat Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan Syekh Hatib Syarbini. Nanti ketiga muafakat. Biasanya ada khilaf di tiga pendapat ni. Kerana fidyah itu wajib atas keduanya pada mula-mula pertama, maka memadai fidyah itu daripadanya. Bersalahan orang yang ma'dub. Orang yang ma'dub mana orang yang keuzuran, yang kuasa ia pergi haji. Dia dipanggil haji ma'dub, ya. Kemudian dihajikan daripadanya. Dia sampai di Mekah, dia tak boleh buat haji, jam, lumpuh ataupun kena penyakit yang tak menyebabkan dia tak boleh dapat. Sebab haji banyak ibadat menggunakan tenaga, pergi tawaf, pergi melontar, sa'i, kan. Tiba-tiba dia tak boleh, maka upah orang lain, ya, diupah. Bila upah makdub yang kuasa ia pergi haji, kemudian dihajikan padanya, ya, seperti lagi akan datang kenyataannya pada kita haji. Dia kuasa dia kena pergi balik, itu masalah. Sini beza sini. Mana kesalahan orang yang makdub yang kuasa ia pergi haji, kemudian dihajikan daripada kemudian daripada dihajikan. Mana dulu nak pergi haji tak boleh. Tiba-tiba upah orang buat haji. Dah buat haji tahun depan, segar lah dia boleh pergi haji balik. Pergi haji balik. Dia tak sampai sini. Seperti lagi akan dalam bahas haji dia akan bahas ni. Habis. Ulang tarik yang kedua, daripada tarik wajib fidyah, lufut fadilat waqf. Luput fadilah itu pada dua bagi. Pertama, perempuan yang bunting. Macam kambing lah. Dia cakap perempuan yang mengandung ambil bunting. Perempuan yang bunting yang dan menyusukan kanak-kanak yang tiada mutahayyirah. Apabila berbuka keduanya kerana takut atas kanak-kanak daripada gugur, satu, atau kurang susu, maka jadi mudarat ia dengan mudarat yang mengharuskan tayamum. Dan jika keduanya itu sakit atau musafir atau ada menyusukan anak orang lain dengan mengambil upah atau dengan kerana Allah Ta'ala sekalipun, maka wajib atas keduanya fidyah serta qada. Kena ayat yang tersebut, ya, dia ada fidyah saja, ada qada saja, ada kena double dua, qada kena, fidyah pun kena. Tengok sini, perempuan yang bunting, yang mengandung dan dia menyusukan anak yang tiada mutahayyirah atau mutahhirah. Ini panjang bahas bahid ni. Ya, tengok, dia perempuan mengandung. Sekarang dibuka kes apa? Kalau dia buka kes dia saja tak babit anak, jawab dia apa? Dia qada saja, tak kena fidyah. Dia kalau babit dua, kena dua. Satu, dia berbuka, wajib qada. Sekarang kes dia takutkan anak dia cacat ataupun kurang susu. Maknanya ada kes orang lain, maka dia kena dua. Satu qada, satu fidyah. Atau takut anak dia, atau gugur, ataupun kurang air susu. Mana melibatkan orang lain, maka dia kena dua. Satu, dia qada sebab dia berbuka. Ada kena kes orang lain, tapi kalau dia tadi berbuka dengan sebab tak ada apa-apa di dia sendiri, maka itu tak ada apa. Wajib qada sah saja. Maka jadi mudaratlah ia, mudarat yang mengharuskan tayamum. Apa makna kias tayamum? Makna kias tayamum. Tayamum lil marad. Orang tayamum mengikut doktor yang adil, dia cek orang ni, awak ni tak boleh pakai air. Sebab apa? Anggota awak ada masalah. Kalau pakai air ni menyebabkan tangan ataupun kaki dia lumpuh atau menyebabkan risiko sampingan yang lain, maka dia boleh menggunakan tanah walaupun air ada. Ni tayamum lil marad, dia kena sakit. Maka sakit macam ni dikias pada masalah puasa. Sampai tahap tu maknanya dia boleh meninggalkan puasa. Dan jika keduanya itu sakit atau musafir atau ada yang menyusukan anak orang lain daripada mengambil upah atau kerana Allah sekalipun, dibuat tabarruk, wajib atas ni kedua. Fidyah kena, qada pun kena. Masalah ringkas bila ada dua kes, dia kena qada sebab dia tinggal, kemudian ada kes orang lain, maka dia kena fidyah. Ada pun jika ada dia menyusukan itu mutahayyirah. Mutahayyirah mana orang yang tercengang dari darah tadi kan. Dia adat, dia rupa. Kemudian darah pun dia tahu dia nak tamyiz dan biasa, itu mutahayyirah. Maka tiada wajib atasnya fidyah. Dia hanya wajib qada. Kerana apa? Kerana tak kena fidyah, kena kes dia tadi orang lain, itu kes syak. Li syakkin, kena ada syak. Bila syak dia tidak yakin, maka tergugur fidyah daripada dia. Jika berbuka ia 16 hari atau kurang kesalahan dia, maka jika berbuka ia lebih daripadanya, wajib atasnya fidyah daripadanya lah. Kemudian berbeza berbuka bagi yang bunting. Perempuan yang mengandung, dia berbuka. Dan yang menyusukan, ya, harus tetapi wajib berbuka jika takut keduanya atas kebinasaan kanak-kanak. Dia kata berbuka ni menyebabkan kandungan dia bermasalah. Maka ketika itu darab dia mudarat, maka wajib dia berbuka. Tetapi tempatnya, apa tempat masalah? Kalau kita Arab dipanggil wa mahalluhu. Mahallu bermakna wa mas'alatu, masalah dia. Pada yang menyusukan dengan mengambil upah. Dia tak ada anak tapi dia upah, ambil upah disusukan. Atau dengan kerana Allah martabarrok, tak ada kes upah-upah. Jika diperolehi perempuan yang lain menyusukan sekalipun dan tiada berbilang fidyah sebab berbilang kanak-kanak, ya, tadi dia menyusukan sebab kanak-kanak, banyak ramai tak? Kes satu je lah yang disusukan bersalahan dengan akikah. Dan jika ada ia bunting, sebab akikah kalau ramai anak dia 2 kali lah kan, dia beranak kembau 2, kalau lelaki 4 ekor sunat kan, kalau perempuan seekor maknanya. Jika ada sekali beranak 3 kalau keluar apa? Kalau semua 3 perempuan atau 3 lelaki, 3 perempuan kalau seekor, berapa 3 kali beranak dah 3 orang 3 ekor, sunat je lah, sunat akikah.
Dan jika ada ia bunting dan menyusukan itu sakit, atau ada keduanya itu musafir, dia musafir, maka berbuka keduanya dengan niat tarakhus. Dia berbuka tadi kan, dia menyusu anak, dia bunting, jadi dia pergi musafir, dia buka puasa. Apa sebab? Kalau dia niat tarakhus, mana mengambil rukhsah syar'i, sebab orang musafir boleh berbuka kerana sakit, tarakhus kerana sakit, atau safar, jadi kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Atau dengan niat tarakhus dia, keduanya, kerana sakit atau safar, kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Atau tiada kasat akan satu saja keduanya, maka tiada wajib fidyah. Ya, atas keduanya bersalahan jika berbuka keduanya dengan niat tarakhus kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Faham tak? Walhasil dia, kalau di kes berbuka tadi ada kes orang lain, dia berbuka bermakna dah kena qada. Kemudian ada kes orang lain dah, ada sebab takut kanak, maka dia kena fidyah. Atau zakat dah ada. Habis. Yang kedua, satu lagi. Bahagi yang kedua, wajib fidyah kemudian serta qada. Barang siapa yang berbuka mana tak puasa bulan Ramadan, kena melepaskan adami maksum. Kena melepaskan adami maknanya manusia, yang bahasa anak Adam yang maksum. Apa makna maksum? Maksumud dam. Di dalam fiqh bila maksum, maksumud dam, maknanya darah dia dipelihara syarak. Bermakna orang ni kalau orang bunuh, orang tu kena bunuh balas. Kalau tidak maksum darah, dia pernah bunuh orang, tiba-tiba nak jalan hukum bunuh, dia cabut lagi. Tiba negara lain dia bergaduh orang bunuh dia mati. Orang tu tak kena bunuh tadi. Orang yang bunuh dia tak kena bunuh sebab dia memang dah sabit ke bunuh kat dia. Itu maksud dia. Dia bunuh orang dengan sengaja. Dia patut kena hukum bunuh dia lagi. Mana darah dia ghairul maksum. Darah dia tidak maksum segi syarak. Mana darah dia tidak dipelihara oleh syarak. Maknanya dia tetap kena hukum bunuh. Ya, macam kita tak ada kes bunuh. Maka kita maksum. Maksum mudam. Bukan maksum dalam usuluddin, maksum dalam peringkat akidah tu maksum tak berdosa. Tu Nabi darah Rasul. Yang ni maksum darah tu maksudnya. Jadi sekarang dia nak selamatkan orang. Ya, terpaksa dia berenang lautan tadi. Dan dia tak pergi tahu dia, terpaksa dimakan atau diminum, tenaga tak ada. Itu maksudkan, ya. Kedua, wajib fidyah serta qada juga ni. Wajib fidyah satu serta qada. Siapa? Barang siapa yang berbuka kena melepaskan adamiyun maksumun. Ya, mana anak Adam yang maksum. Atau haiwan yang muhtaram, yang hampir binasa dirinya. Dia terpaksa nak selamatkan haiwan dia, lembu ke kebau kan. Dia terpaksa dia pergi buat, dan buat tu terpaksa dia berbuka. Maka dia kena fidyah, kena qada. Atau anggotanya yang manfaat anggotanya sebab lemas atau sakut, maknanya apa? Dicacat ke apa semua. Walhasil dia maknanya lepaskan. Tapi kalau yang tak mutaram tak apa. Seorang tadi nak karam, kan? Dia tidak diikhtiram oleh syarak. Contohnya apa? Tarikus salah. Bukan? Orang tinggal semayang dia punya tak muhtaram. Mana kalau kapal semua nak terbalik, kena buang barang, dia tak semayang balik dulu. Dia tak semayang kan? Tu hina yang tak semayang tadi. Dan sa'il yang mencuri. Ya, apa nama tu? Sa'il dan yang lain. Yang tiada dapat ia melepaskan diri dia, ya, dengan berbuka. Dan tiada ia perempuan yang mutahirah, dan tiada ia sakit atau musafir. Sama ada adami, mana anak Adam yang dilepaskan, yang merdeka atau sahya. Dan sama ada ia sahya itu maknanya milik baginya sendiri atau bagi orang lain. Ya, atau maknanya apa? Dia kena fidyah dan kena qada puasa. Satu lagi, dan demikian haiwan yang muhtaram, yang lain dari adami. Haiwan yang muhtaram, contoh ayam, itik, lembu, kebau dalam misalan kan. Sama ada baginya, apa nama baginya milik dia atau bagi orang lain, bagi orang lain. Dia nak selamatkan, maka keluar dengan kata haiwan itu melepaskan harta yang tiada baginya roh. Dia nak lepaskan harta misalnya, ya, yang tidak mempunyai nyawa, maka tiada wajib fidyah atasnya jika ada harta itu miliknya sekalipun. Dia berbuka tidak selamatkan harta dia, maka situ berbuka dia kena qada saja. Mana tidak kena fidyah sebab dia tidak ada tidak nyawa, bukan menyelamatkan nyawa. Dan tarik yang ketiga, iaitu maknanya mentakhirkan qada, wajib fidyah bagi tiap-tiap sehari. Ini banyak berlaku. Dia puasa tinggal dulu masa zaman jahiliah. Dia tinggal puasa 10 hari. Tahun depan patut kena qada, dia tak qada 5 tahun. Dia kena double kill 10, ya. Ada orang dulu sampai 1 lori dia punya fidyah. Dia kira dia pada zaman sejak balik, dia tak pernah puasa berpuluh-puluh tahun. Dia kata 30 hari, tahun ni pula ganda. Oh, banyak sungguh tu. Itu maknanya bagi orang yang meninggalkan, mentakhirkan qada. Patut dia dah kena qada, tiba-tiba tak takhir setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak pernah qada misalnya. Maka dia kena ganda. Ya. Gandaan dia bila dia tidak tutup dengan qada. Kalau 10 hari, 20 tahun dia tak qada. Ganda. 3 tahun ke 20 pap dia puasa. Maka qada tak jalan, fidyah tak jalan. Takat tu je lagi. Ya, ada maksudnya. Habislah. Kemudian tarik yang ketiga, wallah alam.